Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itu dia. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Selamat datang sekali lagi. Thank you. You're far too kind. Thank you. Itu apa tu? Lagu. Oh, lagu. Tapi itu You lagu far too kind. Far too kind. Ten. Lagu apa? Bruno Mars. Jauh. Is it? Bukan. Aku lupa siapa Ten. Lagu 6. Lagu ni lah, lagu Linkin Park. Oh, Linkin Park. What you want me to be, feeling so Oh, itu I think 1990s Yes. Oh, kau tahu lagu Linkin Park? Pernah dengar gitu-gitu je. I don't know but it's Linkin Park lah. Linkin Park. Itu lah, Linkin Park lah. Podcast pada hari ini. Podcast hari ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Yes. Kalau korang nak beli rumah, sewa rumah, jual rumah dan apa-apa kena-mena dengan rumah, korang boleh sahaja hubungi mereka di 88925882 ataupun boleh saja DM diorang sajalah, tak ada masalah. Betul. Di Khalifah Realtors, di Instagram dorang atau di TikTok dorang, di Facebook dorang. Tanya soalan tu as every episode yang kita katakan, korang boleh saja DM. Jangan rasa segan ke apa, you know. Again, like I said, korang boleh saja, pasal dekat Singapore ni realtors ada banyak. Okay, korang DM and then kau tanya orang, kau experience yourself how they are. Yes. And then because to me, bila kau nak jual beli rumah tu, you need someone who you're comfortable with. Yep. Someone yang akan reply kau on time ni. Betul. semua. So boleh saja try message orang. You know, they are really very nice people. All three of them lah, very nice people. So korang boleh saja DM dorang. Jangan lupa untuk like, follow dan share kita punya Oh Ya Ke juga. Yes. Jangan lupa. Kita jangan lupa. Itu paling penting. TikTok, kita punya IG, kita punya YouTube tu. Yes, YouTube follow lah, tengok. YouTube memang Alhamdulillah kita dah 1,000 lebih subscribers lah. Subscribers. Minta maaf sangat benda tu lambat sikit, tapi kita tengah trying to keep up. Kita trying to keep up. Kita tengah trying to rush lah. Dan jadi kita punya YouTube dan kita punya Spotify tu release on the same day lah. Okay, topik pada hari ni. Yalah, drum lu. Okay, jadi kita Azab kubur. Macam game show. Apa itu azab kubur? Kata main azab kubur. Okay, I give my understanding of azab kubur dulu lah. Okay. Sebab azab kubur is one of the things yang aku actually honestly takut sangat. Aku tak fikir tak sampai ke akhirat pun tau. Benda tu jauh lagi. Azab kubur is the most scariest one. Sebab bila kita meninggal dunia tu, roh kita akan keluar daripada jasad kita. Akan masuk alam barzah dulu lah. Akan macam this holding area sekejap. So bila kita dah dikebumikan, bila dah masuk ke liang lahat tu, dah ditimbun, the last person 7 langkah out tu, 7 langkah in akan masuk muka dan nakir. Betul? So this is the two malaikat yang akan appear depan korang. So bila tu malaikat tu dah start datang tu, engkau punya roh akan masuk balik ke tubuh engkau. Kira-kira kau macam kat dalam gitu. You will experience everything. You will feel as how you are right now. Cuma kau tengah terbaring and kau cannot move. It's pitch black. The only thing yang boleh selamatkan kau adalah amal ibadah kau dan doa-doa atau anak-anak yang soleh dan solehah. Betul. So it always scares me sebab bila kau masih nak stay tangan macam ni. Gitu je, tak ada masalah. Duduk lah macam gitu. Pasal aku honestly imagine a lot of times bila muka nakir ni akan datang, kalau engkau adalah orang yang soleh atau solehah, dia akan appear in a very nice form. Dia boleh datang jadi very nice gentleman, 2 orang datang. You know, kalau kau banyak berbuat dosa, kau jahil and everything, kau tak solat and everything, diorang akan datang in the most ugliest and most meanest creatures lah kan. I wouldn't even say diorang akan datang sebagai orang pun, maybe datang sebagai binatang ke apa, kita tak tahu. Betul. So because I want to clarify lah, sebab okay, bila mungkin lagi datang tu, dah akan tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, mana kiblatmu, siapa saudaramu, ni semua all these questions. All of this akan dijawabkan oleh your own amalan. Betul? Betul. Tapi I've heard this ulama cakap pasal bila kita, the only things yang akan protect kita akan keluar macam this wall tau. Which is apa macam kita punya solat, kita punya puasa, kita punya ni all these things lah. Amalan lah. Is kalau kau cukup, dia akan create this barrier from munkar nakir to hukum kau lah on that spot lah. Kirakan, is it like that?
Dia bukan actually barrier lah, tapi they will come as yes you said tadi, in a very nice form. Right. Bila nampak yang orang yang meninggal ni adalah orang yang soleh ke, orang yang solehah, orang yang rajin ibadahnya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada suami dan lain-lainnya lah. Dia akan come in a very nice form. Right. So that's when dia tetap akan tanya apa ni semua, cuma amalan kita yang boleh jawab tu. So itu yang dipanggil sebagai nikmat kubur. Right. Kalau dengar sebab azab kubur. Tapi tahu tak, dalam kubur pun ada namanya nikmat kubur. Right. Jadi mana bila dapat nikmat kubur tu, you punya kubur tu dia akan jadi macam very luas. Tapi ketika dapat azab kubur, dia akan jadi sempit-sempitnya. Macam mana yang kita dimasukkan dalam kubur tu lah. Lagi sempit bro. Dia akan jadi macam betul-betul sempit. Hancur lah tulang. Hancur apa semua. Sempit. Allah Akbar. So kalau macam amalan kita bagus, dia akan jadi luas seluas-luasnya. Yes, dia ada. I mean later I can share this doa yang mana doa dia adalah untuk biar kita tak terkena daripada azab kubur. Yep. Dia mulakan kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Maknanya ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksaan kubur. Right. Tapi sebelum nak cakap pasal siksaan kubur kan, Munkar Nakir ni kerja dia adalah untuk apa? Menanya kita soalan kubur lah. Soalan kubur apa semua. Dan do you know that ada 10 malaikat yang wajib untuk kita tahu dia punya tugas-tugasnya. Oh, is it? Yeah. Okay, I mean is it termasuk dengan Jibril, Israfil? Yes. Israel? Yes. Mikail? Israel lain. Israel. Bukan ke? Israel. Israel is kan okay. First kali apa? Okay, senang lah. Ini wajib tau untuk kita tahu tau. Kita as a Muslim we have to know bro. Okay, Jibril. Okay, Jibril kerja dia turun dia berikan wahyu pada Rasulullah, dia sampaikan wahyu, dia communicate dengan Nabi lah. Semua Nabi lah actually akan jumpa dengan Jibril. Yes, semua Nabi kan. So betul. Jibril kira macam one very very important one lah. Betul. Of course. Then Israfil. Okay, Israfil malaikat maut bukan Itu Israel. Kan Israfil apa So ni senang. Okay. Dia ada 10. Okay. Malaikat Jibril sampaikan wahyu. Maknanya dia bukan berikan wahyu, sebab berikan wahyu Allah. So dia sampaikan wahyu. Mikail. So Mikail, dia punya tugas dia Allahualam adalah untuk sampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mikail sampaikan rezeki. Yes, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right. Okay, so any rezeki malaikat Mikail yang akan turunkan and pass it to you daripada Allah. Wow. Okay. Kemudian ada Israel kan. So maknanya dia boleh cabut nyawa. Okay. So cabut malaikat nyawa maut lah. atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sakaratul maut. Yes. Munkar dan Nakir. Maknanya yang ada dalam adik-beradik. Maknanya dia akan tanyakan tentang soalan-soalan kubur. Okay. Kemudian Raqib dan Atid. Raqib mana? Kanan? Raqib dan Atid gitu je. Okay, Raqib dan Atid. Okay. Kanan kiri Raqib Atid. Kemudian ada katanya Malik. Maknanya yang jaga pintu neraka. Kemudian namanya Ridwan. So Ridwan pun adalah yang menjaga pintu syurga. Wow. So this one you need to understand it. Wow. Okay. So kalau orang yang dia dibebaskan daripada azab kubur maknanya dapat nikmat kubur, maka dia akan lepas daripada nanti hisab hari kiamat. So maknanya maksudnya dia akan masuk syurga maksudnya gitu. Kalau you lepas kalau clear lah, azab kalau senang cakap bila kau dekat dalam kubur tu, kubur kau jadi luas kan, Munkar dan Nakir datang sebagai nice people, berbual kau baik-baik, Assalamualaikum kan, berbual kau baik-baik, dan insyaAllah kau akan lepas dengan dilepaskan hisap lah daripada di akhirat nanti. So bila kita dah dah habis siksa kubur tu kan, kita terus tunggu di alam barzah lah. Betul. Tunggu untuk nanti terjadi hari kiamat so lah. everybody just wait lah. It's a waiting zone lah. It's a waiting buat time. apa ke apa tu wallahualam. Tak boleh buat apa pun. Kira just tunggu gitu je. Sampai terjadi hari kiamat. Bila dah hari kiamat apa ni semua, baru nanti adanya nanti semua kumpul di padang mahsyar untuk dihisap.
So dihisap tu is where everybody dalam the whole world yang dah pernah hidup daripada mulai Nabi Adam sampailah ke manusia yang terakhir akan dipanggil satu persatu untuk dihitungkan amalan ibadahnya ataupun dosa-dosanya. So ni nak cerita ni sebab tadi kita talk about this kan, sebab I never knew about this, about Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz tu apa? Lauhil Mahfuz tu maknanya the lauh in Arabic means screen. Right. Mahfuz maknanya yang tersimpan. So means the live screening of apa yang kau simpan kan, dosa-dosa kau. Actually everything macam itu, yes. Semua amalan manusia semuanya daripada awal hingga akhir semuanya dah disimpan kat Lauhil Mahfuz tu. Allah. Kira kalau dalam bahasa kita dia punya terabyte tu memang dah tinggi sangat. Memang dia simpan gitu lah. Ni biar senang nak faham. So seperti itu. Right. So every moment of your life will be screened in front of everyone. Yep, everyone. And then so every moment tu daripada kau balik lah kirakan lah. Daripada kau balik lah kirakan. Everything. Yep. Daripada kau born lah. Daripada kau born. Everything. Every movement kau akan be played. Kalau kau buat dosa, kau buat maksiat, dia akan atau Allah akan play kau punya part tu and then question you, what do you have to say for this? Yep. What do you have to say? That's why dorang kata dekat akhirat tu will take 1,000 or 100,000 of years for everybody to clear. Betul. Sebab satu orang tu akan, yalah, satu orang yang hidup berapa tahun? 90 lebih, 80 lebih, 60 lebih. Betul. Akan dihitungkan segalanya. Yes. Umat-umat dulu umur mereka beratus tahun. Allahu Akbar. Tapi I thought umat Nabi Muhammad dulu kan? Yeah, dihitung kan? Yeah, kita dulu kan? Of course. But you still need to wait lah. Ya, betul juga. That's why itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita hidup last tapi kita akan diinikan dulu. Dihitungkan dulu kan. Sebab that's the special thing lah. And then I also found out that macam specialnya umat Nabi ni, kita punya pintu keampunan is very easy compared to orang dulu. Sebab orang-orang kaum-kaum yang dulu tu daripada kaum-kaum Nabi, umat-umat Nabi yang sebelum ni, salah Allah azab. Kan? Betul. Straight. Korang buat jahiliah gini. Terbalik kan. Umat tu Nabi Nuh buat semua kesesatan gini. Banjir kan satu dunia hidup balik. Cuma only umat Nabi Muhammad. That's why kita very very special because of Rasulullah himself. And then kita nak minta keampunan. Untuk bertaubat tu senang. Betul. Kan, you can sahaja solat, ya Allah Tuhanku ampunilah dosa-dosa aku gini. You know, it's that easy. Buat amal ibadah kita senang sebab knowledge tu dah sampai. True. Wow. So tapi lauhil bukan lauhil tu yang orang Chinese New Year sana. Apa tu? Lauhil Chinese New Year. Lauhil. Tak tahu? Tak tahu. Liho tu? Bukan liho. Lauhil yang dia sayur-sayur. Nanti orang akan campak-campak Chinese New Year. Kita apa? Nanti aku nanti Chinese New Year aku tu ajar kau. Apa nama dia? Lauhil Mahfuz tu even amal ibadah pun akan ditunjuk lah. Of course. Everything. So everything. Yang baik, yang tidak baik semua Allah tunjukkan. So Allah akan tanya kita dosa kita tu. Yes. So tapi the thing is mulut kita dah tertutup. Kena zip lah. Kena zip habis. Right. So yang akan menjawab adalah kaki tangan ke limbs ke. Yep. So adakah macam let's say kalau kita buat dosa tu kan, okay, jangan cakap buat dosa je, kita cakap buat amal ibadah tu lah. Katanya macam kalau ada depan orang lain atau macam depan binatang pun nanti akan menjadi saksi. So dia akan dipanggil jugalah. Everything dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Barang-barang ke apa ke. Everything. Sebab itu pernah nampak tak macam ada orang bila macam time solat ke apa, solat zuhur, then after that bila nak solat ba'diyah, means solat 2 rakaat after solat zuhur, nanti ada yang pindah-pindah tempat. Yep. Why? Jadi banyak untuk saksi. mendapatkan saksi. So everything akan berbicara actually di hari kiamat. Right. To show that yes, ya Allah, he prayed. And I was the saksi. Right. Wow. Because kita nak cakap pasal azab kubur, kita cakap pasal dosa-dosa kan. Tapi I think kita also need to emphasize to people out there that nak cari amalan ibadah tu senang actually. Sebab orang tak perasan benda tu. Sebab orang selalu ingatkan macam tak susah. Cuma at the end of the day of course lah solat tu. Tapi betul lah kan, yang dihitungkan first is actually solat. Kan. So solat tu kalau dalam hadis, solat tu kalau memang dah fail, memang fail lah. Sebab that's the kewajipan nombor pertama yang itu akan awal disoal. sekali akan dihisap Allah katanya. Sebab dalam hadis Sallam dikatakan pertama sekali yang akan dihisap nanti di hari kiamat adalah as-salat. Itu solat.
Then okay, I want to ask about syafaat Nabi. Yep. Sebab kita always try to doa macam minta syafaat Nabi kan. How is that macam how is it going to help us actually? Macam kita minta Nabi selamatkan kita ke macam mana tu? Yes, okay. Untuk yang syafaat ni daripada Nabi SAW, memang Allah SWT berikan hanya untuk Nabi SAW sahaja. Nabi SAW maknanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada Nabi-Nabi yang lain. Right. So di antara yang syafaat yang pertama kan tadi kita kena tunggu lama untuk yang dihisap apa semua. Maka di antaranya kita akan datang kepada Nabi SAW dan Nabi akan bilang dengan Allah SWT untuk hisapkan account kita dulu. Right. So that's part of the punya syafaat. To start the punya hisap. It's part of syafaat already. Right. Yes. Right. Yang di mana disebutkan bahawasanya kita manusia kita akan datang kepada nabi-nabi yang sebelum. Kita datang kepada Nabi Musa, minta Nabi Musa boleh tak berikan syafaat. Dan Nabi Musa katakan aku sendiri tak boleh berikan syafaat. Sebab so nanti katakan, pasan. So ada yang ulama disebutkan sebab Nabi Musa pernah terbunuh orang. Oh, do you know that? Nabi Musa pernah pengawal. Pernah tertampar ataupun terpukul tu orang tapi tak sengaja tapi orang tu meninggal. Dan dia pun lari. Sebab Fir'aun cari dia apa? Yes. Because yang orang yang meninggal tu is part of Fir'aun punya orang-orang. Yes, Fir'aun punya soldiers. Yes. So dia pindah kepada ini kalau Nabi Ibrahim. Minta Nabi Ibrahim boleh berikan syafaat kepada kita lah. Nabi Ibrahim apa semua. Nabi Ibrahim katakan aku sendiri tak dapat berikan syafaat kepada kamu sebab aku sendiri pernah buat dosa lah. Terbohong. Right. Walaupun pada ulama katakan is not a bohong. Bohong dia is something good actually because dia nak protect himself from something. There's a story about it. I heard. Actually bila yang dia hancurkan berhala semua apa ni semua kan bila diorang sebab diorang tak ada beriman pada Allah Taala. So dia hancurkan all this macam berhala-berhala, all this statue dan dia biarkan yang paling besar. Yep. So yang kapak tu the X tu dia gantungkan kat yang paling besar tu. Paling besar punya. Dia hancurkan semua. So orang tanya kan, ni siapa yang buat apa ni semua? So Nabi Ibrahim katakan tak, bukan aku yang buat. Tanya dengan dia ni. So dia kira sebagai dosa, dia kira sebagai bohong. Tapi ulama katakan is not bohong. Ni baru bohong sunat orang cakap. In a way lah sebab dalam dakwah apa? Because he wanted to destroy all the berhala kan. So sampai dia sekarang suruh cari kepada nabi yang lain sampai kita datang kepada Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi Muhammad SAW yang akan dapat berikan syafaat. Gitu. Okay. Yes. Lepas tu is mizan. After hisap tu apa ni semua kan. Maknanya kita dah dihisap every millisecond apa ni semua baru masuk ke bahagian mizan. So mizan is where mizan tu maknanya timbangan in Arabic. Mizan yang suka buat lawak dekat Malaysia tu kan. Zizan. Mizan. So mizan akan ditimbangkan. So tadi dah play semua cerita-cerita tu. So all your dosa kat sini, all your pahala kat sini akan weigh lah. So mana yang berat. Tapi kita let's say pahala let's say dosa berat. Okay, pahala lagi ringan lah. Tapi lepas tu masih nak pergi jalan ke sirat juga. Still, walaupun dosa kau berat. Ke tak dosa kau berat tu terus tak. Berat ke tak berat, jalan sirat. Everybody still jalan sirat. Tapi kalau dosa dah berat, percayalah kat sirat tu pasti jatuh. Confirm lah. And jatuh tu kat bawah tu is neraka. Terus kan? Yep. So ada yang nanti kita masuk ke bahagian sirat lah. Maknanya ada yang baru step aja dah jatuh. Ada yang dah nak sampai syurga pun jatuh. Ada pertengahan jatuh dan dalam keadaan apa pun. Ada yang dalam keadaan lari, dalam keadaan merangkak. Ada yang macam pun dah sampai. Ada. Disappear, ada naik kuda, ada yang terbang. Macam-macam. Style bro. Naik kuda. Naik burung kan. So daripada mizan tu, so it's all tergantung dengan kita punya amalan. Tapi bila after mizan tu, do you know that bila kalau macam tadi kan, bila kita lebih dosa ke ataupun lebih pahala, that's when you akan dapat you punya amalan, buku amalan. Kira the result of it lah. Pasal itu you tengok je apa. Itu dia. Right. And after that you get your report book. Yes. Apa nama report book tu? Kitab. Okay. Yes. So akan dapat you punya report book. Orang-orang yang berhasil, dia akan terima buku tu dengan tangan kanan. Tak berhasil ditampal dengan buku tu. Tak, diterima dengan tangan kanan. Bagi orang-orang yang rugi, maknanya yang banyak dosanya, maka dia akan terima dengan tangan kiri. Ada orang yang lagi rugi.
Yang malaikat pun tak nak kasih dengan tangan kirinya, tapi dia letakkan di wara'iz zahri, di belakang punggungnya. Maknanya malaikat tak nak kasih dengan tangan tau. Ni just letak kat belakang. Gitu je. Wah. Waduh. Sebab itu kau tak dapat baca pun. bukan tak dapat baca lah. Means Kau tahu lah. you are You're nothing lah. you're nothing lah. Just ambil lah gitu je. Right. Tak nak terima tangan pun. Right. Yes. Sebab itu dia ada there's this doa. You kalau boleh cari. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Maknanya permulaan hidayah. Siapa yang tulis ni? Imam Ghazali. Do you know that Imam Ghazali dah susun setiap kali kita ambil wuduk tu, every part ada dia punya doa dia. Was it? Yes. Wuduk kan? Dalam wuduk dia. Let's say bila tengah cuci tangan kanan kan, cuci tangan kanan, dia punya doa dia adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini fahasibni hisaban yasira. Maknanya apa? Ya Allah, tolong berikanlah tangan kananku ini kitabku, iaitu kita punya report book tadi, dan permudahkan kita dalam hisab. Right. Dan bila kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishmali aw min wara'i zahri. Ya Allah, janganlah engkau berikan kitab report bookku ini dengan tangan kiriku ataupun di bahagian belakang. So that's the doa, bro. Right. Kalau you tak tahu the Arabic, just doa in any bahasa Melayu ke apa je lah. Asalkan faham lah kan. Yes. Right. Yeah. Right. So macam itu. Very interesting. The thing is bila you rasa you punya mizan tu dah macam you banyak pahala you nak masuk syurga ni. Tengah nak jalan sirat ke apa ni semua. Do you know that before you main sirat ni, tak semestinya you terus boleh lepas walaupun you punya mizan lepas. Macam? Bila kadang-kadang nak masuk syurga tu, kadang-kadang boleh saja, dan disebutkan dalam ada sebahagian hadis, ada orang yang minta you punya pahala. Yes, sebab you pernah buat zalim dengan dia. Ataupun hutang. Lunaskanlah hutang anda sebelum anda meninggal. Hutang kezaliman. So, semua dosa kita tak minta maaf apa ni semua kan. Lupa nak minta maaf. Kitab kita. So, you need to understand tau. Bila kita buat kezaliman dengan maksiat dengan Allah, kita taubat dengan Allah. Betul. Tapi kita buat maksiat dengan manusia, kita kena minta maaf tau. Right. Dengan orang tu. You rasa dah selamat ni, alhamdulillah, pahala banyak ni. Nak masuk syurga, nak jalan sirat untuk masuk syurga ni. Fad, sini. Ya Allah, dia pernah zalim aku dulu. Kat sini is either dia akan ambil you punya pahala, right, sehingga akan bantu dia, atau tambahkan dosa, ataupun sampai you dah tak ada pahala. Maknanya ada orang datang nak ambil sampai dah tak ada pahala kan. Diorang punya dosa you ambil, dia punya dosa you ambil. Yang tadi nak pergi syurga jadi dia pergi neraka. That's why bila orang kata tak apalah, orang dizalimi, dia kata tak apalah, dia nak ambil dosa aku. Right. Yes. Right. Tak apa, nanti aku claim dosa, nanti ambil aku punya dosa apa semua. Faham. Aku claim pahala daripada korang. Kan pernah dengar kata aku claim pahala daripada korang. Yep. Bahayanya tu. Banyak orang aku nak claim pahala ni. Tapi ingat tapi ada orang pun yang sebaliknya. Kan, yang kita boleh claim pahala, kita boleh kasihkan dosa kita. Binatang ke apa ni semua, maka dia akan kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti hari kiamat. Yes. Itu sebelum ke sirat itself. Sebelum berjalan. So we think that alhamdulillah I'm okay bro. Itu tempat kita minum air bukan Belum, itu Kausar. So belum ni. Itu kalau Kausar. Kalau inna atau inna kalau Kausar. Yes. So bila yang sirat tu, dia punya tipis dia adalah seperti rambut yang dibelah, yang belah 7. Bukan macam gini, tapi macam gini. Macam gini jadi pendek. So dia macam itu. So betul-betul tipis. So maknanya kalau you kerja kat circus ke apa ni semua, memang tak akan jalan pun. Takkan Praktis pun tak akan jalan. So yang jalan tu, yang you boleh sampai ke itu is amalan. Amalan dan takwa jadi bekalan, segala bahagia pula kesan. Itu dia. Okay, kita sampai ke penghujung episod pada hari ni. Thank you so much. I think that was a really a lot for me also as well. I think this is very very beneficial to every pendengar out there, sebab kita baru share daripada azab kubur sampai ke sirat So siratul mustaqim
Lepas sampai Sirat. So insyaAllah kita boleh expand lagi lah, tapi it's quite a lot lah. So thank you so much everybody. Jangan lupa sekali lagi episode ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau nak jual beli rumah, nak sewa rumah, nak apa-apa kena rumah, nak tanya pasal HDB ke, pasal SPF ke, nak clear this that HLE ke apa-apa, boleh saja DM dorang dekat Khalifah Realtors punya Instagram, Facebook ataupun TikTok, ataupun hubungi mereka di 8892 5882. Sampai kita jumpa pada episod yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.